Mana kau? Kalau nak bergurau sangat, munculkanlah diri. Mari sini kita gurau depan-depan. Ini tak, bila aku dah nak lena, baru kau nak bergurau. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ini FJ nak kisahkan dekat korang satu kisah ini yang FJ rasa sangat menarik. FJ jumpa cerita ini di dalam Facebook, di mana cerita ini disampaikan oleh Puan Anita Yusof. Bagi siapa-siapa yang mengenali Puan Anita Yusof ni, ialah beliau seorang pengembara perempuan yang ride secara solo mengelilingi dunia. Dan kalau tak silap FJ, beliau adalah perempuan pertama di Malaysia yang ride solo mengelilingi dunia lah. Jadi cerita yang disampaikan oleh Anita Yusof ni berkaitan dengan gangguan yang beliau terima. Jadi nak tahu apa kisah tersebut? Jom kita dengar akan kisah yang disampaikan oleh Puan Anita Yusof ini. Okey baik, posting ini dikongsikan dalam grup penglipur lara Anita Yusof lah, di mana beliau mengkongsikan akan pengalaman beliau sewaktu membuat ride solo lah. Ketika ini beliau berada di Thailand. Jadi tajuk dia pada hari ini ialah Paranormal di Trang. Trang itu berada di negara Thailand lah. Okey, kejadian ini berlaku pada September 2014. Jadi FB bacakan saja. Zaman aku ketagih ride dulu, tak perlu tunggu cuti panjang untuk ride cross sempadan. Weekend pun jadi. Lepas habis kerja hari Jumaat itu, aku terus memecut CBX 500 kesayangan yang bernama DJ Dream Junior menghala ke utara. Cadangnya aku akan bermalam di Hat Yai sebab kat sana ada bike fest di Hat Yai Central Festival yang aku nak pergi tengok keesokan hari. Bukan nak tengok event tu sangat, tapi lebih kepada nak jumpa kawan-kawan sebenarnya. Aku bukan minat pun dengan tempat-tempat yang crowded dan bising dengan muzik sampai boleh runtuh langit. Sekejap je pun aku kat event tu, lepas jumpa kawan-kawan DJ, aku halakan ke Trang. Hajat hati nak berkemping di tepi pantai malam ini. Exact location tak pasti lagi, namun aku dikhabarkan oleh seseorang cari landmark akuarium. Kat situ ada tandas katanya, tapi tak pasti malam-malam buka ataupun tidak. Selepas menunggang kira-kira 3 jam untuk jarak 200 km, aku sampai ke landmark tersebut. Tunggangan aku perlahankan sambil mata melilau mencari pot yang bersesuaian. Yes, aku jumpa dekat-dekat situ juga. Aku hentikan DJ dan berjalan. DJ tu nama motor Aku hentikan DJ dan berjalan ke tempat yang telah menggamit hati aku. Memang sesuai sangat. Aku bacaan kemah di bawah pepohon ru yang merimbun. Hatiku berlagu riang. Boleh aku imagine aktiviti berbicara dengan alam dan berbicara dengan diri sendiri malam ini. Yang aku tak tahu, masa tu rupa-rupanya aku juga akan berbicara dengan satu entiti yang tidak ketahuan rupa parasnya. Aku kemundi DJ melalui celahan divider tepi jalan yang pecah. Mungkin sengaja dipecah untuk menceluskan kenderaan dua roda supaya dapat mampir ke pantai. Sedurus DJ diparkir tanpa lengah, kemah single tent cak ayam terus dipecahkan. Alhamdulillah, rumahku dah siap. Aku tersenyum bahagia sambil melongkar beg untuk mengeluarkan kamera. Bergambar itu wajib, okey? Kalau tak, nanti tak ada kenangan. Lagi penting, tak ada konten nak up kat media sosial. Tak sampai 10 minit kemudian, aku terdengar bunyi benda jatuh. Dup, pantas aku palingkan tengkuk. Rupanya DJ sudah mencium tanah. Maksudnya motor dia terjatuh lah. Silap aku juga kerana tak lapikkan bes tongkat dengan sesuatu yang keras. Okey, sorry ya sayang, dia kata pada motor dia lah. Sambil bersantai-santai menyaksikan sunset, aku didatangi seorang lelaki beruniform tentera bercakap sesuatu dalam bahasa Siam. Dia tentulah aku tak faham. Lelaki itu meninggalkan aku dan sejurus kemudian kembali semula. Kali ini dia datang dengan seorang wanita yang bertindak selaku jurubahasa. Please don't camp here, kata wanita itu. Why? Is this restricted area? There's no sign saying camping prohibited, jawabku. Camping is okay but you are alone, katanya lagi dengan nada serius. I'm okay camping alone, balasku sambil tersenyum mesra. But is it dangerous here? Peliklah pula, nampak tempat ni aman je. It's not dangerous but I don't know how to explain. Aku membiarkan wanita itu bercakap-cakap dengan lelaki yang bersamanya. Don't worry ma'am, I'm used to camp alone. I will be fine. Akhirnya aku yang bersuara untuk meyakinkan mereka. We hope you don't camp here, but if you still want, it's your choice. This man is a ranger. Find him if you need help. Beliau menunjukkan hujung pantai yang aku kira port ranger tu lah. Okay, thank you very much. Aku menguntung senyum. Jelas kelihatan riak concern di wajah mereka berdua. Alah, biasalah, diorang ni mesti risau sebab aku seorang-seorang. Budaya solo white camping ni rasanya tak wujud dalam kalangan wanita Siam. Begitu hatiku berbisik. Senja mula menaburkan tirai.
Aku nyalakan lampu ayam yang sengaja aku bawa kerana nak feeling old school untuk menerangi malam. Syahdu sungguh bila bersendirian dalam suasana sepi begini. Hanya suara cengkerik dan diselangi bunyi burung tukang yang menemani. Jam 9.30 malam aku masuk ke dalam kemah untuk beradu. Bacaan ayat-ayat lazim aku suarakan di dalam hati sambil melayan mata menunggu kantuk untuk menjemput. Pastinya malam ini semuanya baik-baik saja, fikirku di dalam hati. Oh, how wrong I was. Kira-kira jam 10 malam aku sudah terlayang disentakkan dengan bunyi orang berjalan di luar kemah. Mataku yang tadi telah terpaut rapat kini terbuntang luas. Siapa tu? Debaran di dalam hati mula terasa, tapi aku tenangkan diri. Perlahan-lahan zip kemah aku lurutkan untuk mengintai keluar. Cahaya lampu ayam yang digantung di pokok menjawab kemusykilan di dalam hati. Tak ada sesiapa pun. Perasaan aku je kot. Aku mencuba kembali untuk melelapkan mata. Tak susah pun. Kepenatan ride semalam dan hari ini sangat membantu untuk aku melayukan mata aku. Namun sekali lagi bila aku terlayang saja, tiba-tiba bunyi prak. Ranting patah di pijak orang berbunyi sekali lagi. Jantungku yang telah kembali normal berdetak laju semula. Aduh, siapa ni? Tak payahlah main, aku nak tidur lah. Sekali lagi aku jenguk keluar. Cahaya lampu suluhku menyimbah bagai spotlight, tercari-cari siapa gerangan yang mahu bercanda di malam hari. Namun seperti tadi, tak ada siapa pun yang kelihatan. Aku kembali berbaring, belum sempat apa-apa, bunyi itu kedengaran lagi. Hoi! Aku menyegah dari dalam kemah. Senyap, sunyi. Tidak lama kemudian bunyi itu kembali. Betul-betul di luar kemahku saja. Hatiku mula cuak. Sekilas aku teringat permintaan orang tempatan petang tadi yang meminta aku tidak berkemah di sini. Tempat ni keras ke? Kan tadi perempuan tu cakap dia tak tahu nak explain macam mana. Aduh, ke mana pula aku nak pergi malam-malam buta begini. Bunyi tapak kaki memijak ranting di luar kemah berterusan, on dan off hingga jam 1 pagi. Berkali-kali aku buka tutup zip kemah, tapi setiap kali aku menyeluruh keluar, tiada apa pun yang kelihatan dan suasana terus membungkam sepi. Yang paling menyakitkan hati, asal aku terlap je, bunyi itu kembali. Macam sengaja tak nak bagi aku hanyut ke alam mimpi. Kau nak apa ni sebenarnya? Esok aku nak ride jauh, tahu tak? Aku kena rehat malam ni. Tak payah mengada-ngada boleh tak? Tak boleh jadi ni. Geram punya pasal, aku hilang malu, hilang segan. Aku terus keluar dari kemah dan duduk bersila di atas tikar. Mana kau? Kalau nak bergurau sangat, munculkanlah diri. Mari sini kita gurau depan-depan. Ini tak, bila aku dah nak lena baru kau nak bergurau. Sekarang aku dah kat luar ni, apa kau tunggu lagi? Nak aku bancuh Nescafe pun boleh juga. Cicah dengan biskut pun sedap tengah-tengah malam ni. Tapi si dia tak respon pun. Tak ada satu bunyi pun yang kedengaran. Malahan suara cekerik pun tiada lagi. Mungkin cekerik pun dah lena barangkali. 15 minit aku bertempur dengan sang nyamuk di luar kemah, but nothing happen. Pengecut rupa-rupa yang kau ni. Buang masa aku je. Elok saja aku masuk ke dalam kemah, dia berbunyi lagi. Aku buat tak tahu dan mencuba untuk tidur. Kali ni dah agak payah walaupun mata aku sangat mengantuk. Lepas mencuba beberapa kali, akhirnya aku terlelap juga. Tapi tak lama mana pun aku tersedar kerana ditindih, sleep paralysis. Mengelupurlah aku nak lepaskan diri. Bila berjaya aku bingkas bangun, tengok jam dah pukul 2.30 pagi. Wahai entiti misteri, aku cuma nak tumpang tidur je. Aku minta maaf kalau aku dah menceroboh kawasan kau. Aku tak sengaja. Kau tak payahlah kacau aku. Esok aku caw. Aku janji. Please jangan kacau aku lagi. Aku kembali berbaring sambil membaca ayatul kursi. Alhamdulillah akhirnya dia dengar cakap dan tidak mengganggu lagi. Aku pun heran juga macam mana dia boleh faham sedangkan aku bukan cakap bahasa Siam. Bersangka baik mungkin dia pernah belajar BM dengan cikgu Joy Santun. Lantaklah, yang penting aku dapat lena sampai ke pagi. Sekian cerita paranormal solo white camping. Moral of the story, kalau lokal cakap jangan park kat situ, sila dengar. Jangan degil macam aku. So dekat sini ada gambar yang ditunjukkan oleh Puan Anita ni lah, gambar sebenar ketika kejadian itu. Dia cerita bukan cerita sembang kosong saja, memang ada bukti dan sebagainya lah. Okey, baik, berdasarkan kisah yang diceritakan oleh Puan Anita ni, untuk pengetahuan korang semua, sebenarnya Puan Anita ni adalah salah seorang pensyarah FJ ketika FJ belajar dulu. Okey, jadi masa FJ dah hujung-hujung SEM dan nak habis belajar, waktu tu Puan Anita ni masuk lagi 2 tahun kita orang nak habis belajar. Jadi AJ pun kenal-kenal gitu je lah dengan Puan Anita ni. Tak adalah berapa rapat sangat. Sebab AJ kenal Puan Anita ni sebab beliau pensyarah di Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. AJ dulu minor AJ Pendidikan Jasmani. So AJ kenal lah dengan Puan Anita ni. Cumanya mungkin Puan Anita tak kenal lah diri AJ ni siapa. AJ kenal beliau, beliau tak kenal AJ. Jadi apabila Puan Anita ni menceritakan kisah gangguan yang dia terima, beliau ni adalah solo rider lah bagi seorang perempuan yang kelilingi dunia, mengembara kat luar negara
dan sebagainya. Jadi apabila beliau menceritakan kisah seram yang beliau alami, sebenarnya beliau jarang menceritakan akan kisah-kisah seram yang berlaku. Jadi apabila beliau menceritakan kisah seram beliau yang beliau alami, FJ kalau orang yang macam ni, FJ lebih percaya akan kisah seram dia. Sebab orang jenis macam ni dia bukan suka sangat nak cerita kat orang, tapi sebab mungkin cerita ni menarik untuk dikisahkan, barulah diceritakan kepada orang ramai. Iaitu sinopsis ringkas dia, beliau nak pergi camping solo lah dekat kawasan terang, di tepi pantai dan sebagainya. Tetapi ketika beliau sampai kat tempat tu, ada seorang lelaki yang berpakaian macam tentera yang menegur beliau dalam bahasa Siam, tapi beliau tak faham. Kemudian lelaki tu pergi dengan seorang perempuan datang kembali ke tempat tersebut, dan perempuan tu pun memberi nasihat kepada puan wanita ni supaya tidak camping di kawasan tersebut lah. Tapi puan wanita ni dia macam degil sikit, dia kata apa masalahnya, okey je apa semua. Dia pun okey, tak ada masalah. Dan perempuan tu pun susah nak cakap kat dia, I don't know how to explain to you, nak cerita, takut nanti kalau dia cerita hantu di situ mungkin puan wanita ni jadi takut dan sebagainya. Jadi dia kata tak apalah, kalau macam tu nanti kalau apa-apa masalah kontak kepada ranger yang Siam tadi lah, kalau ada apa-apa masalah. Jadi puan wanita ni pun dia nak tidur lah pada malam tersebut. Bila nak tidur dalam pukul 9.30 malam, dia dah letih, ride solo dan sebagainya. Dia seorang-seorang, dia perempuan lah. Itu yang cerita ni memang rare lah. Lepas tu dia dengar macam ada bunyi dekat kawasan luar kemah dia lah, seperti ada orang yang berjalan. Kemudian apabila beliau tengok, buka selak daripada kemah beliau, beliau tengok tidak ada nampak apa-apa. Sebab dia letak lampu ayam dekat situ, maksudnya ada lampu lah kat luar tu, mungkin nampak secara sama-sama. Dia tengok tak ada orang. Jadi dia pun lantak kau lah, aku pun nak tidur dan sebagainya. Benda tu berlaku lagi. Bila dia nak tidur je, benda tu bunyi lagi. Sampailah satu tahap, sampai pukul 1.30 tu mungkin dia dah penat, dia dah letih, dia dah fed up gila-gila ni kan. Dia cik kena ganggu macam tu. Dia pun keluar daripada kemah dia. Dia kata, "Mai, kalau nak datang, kau ni dah kacau aku ni, teruk sangat ni kan. Aku nak tidur pun tak tenang kan. Kita kalau ni kau tunjuk diri kau, kita minum kopi sama-sama tengah-tengah malam ni, makan biskut." Dia kata macam tu lah kot. Tunggu tak ada. Tunggu tak ada. Kan dah banyak kali ni kena kacau. Tengok dia duduk bersila kat luar lah. Tunggu 15 minit, tak ada pula bunyi dan sebagainya. Tapi apabila beliau masuk dalam kemah, beliau nak tidur, tiba-tiba bunyi lagi. Macam ada orang berjalan, dan kali ni betul-betul hampir dengan kawasan kemah dia. Tapi dia kata, aku dah malas nak layan. Tadi aku keluar, kau tak nak datang kan. Jadi mampu kau lah kan, aku nak tidur lah. Jadi dia pun cuba untuk tidur dan dia tertidur. Tapi tak lama lepas tu, beliau kata beliau kena tindih lah. Semasa tidur tersebut kena tindih. Dan apabila beliau melihat ke arah jam, dah pukul 2.30 pagi macam tu lah. Jadi bila dia kena tindih tu, dia pun dah macam stres apa semua. Dia cakap baik-baik kepada makhluk tersebut. FJ baca dialog tersebut. "Wahai entiti misteri, aku cuma nak tumpang tidur je. Aku minta maaf lah kalau aku dah menceroboh kawasan kau, aku tak sengaja. Jadi kau tak payahlah kacau aku. Esok aku caw. Aku janji, please jangan kacau aku lagi." Dan kemudian selepas tu beliau nak tidur tu, beliau baca ayat kursi dan sebagainya. Dan lepas dia cakap macam tu, tak ada lagi gangguan yang macam tu. Maksud dia dengar bunyi dan sebagainya lah. Jadi sampai esok pagi lah dia tidur dan sebagainya. Dan itu sahaja gangguan yang beliau alami. Jadi dekat sini FJ sangat suka akan kisah daripada puan wanita ni. Satu ialah sebab dia perempuan, dia sangat berani tidur di kawasan pantai seorang-seorang. Lepas tu tak ada orang kat situ. Lepas tu telah dinasihatkan oleh orang tempatan kat situ supaya jangan camping kat situ. Tapi sebab mungkin biasalah kalau solo white camping ni biasa, dia tidur juga kat kawasan tersebut. Dan lepas tu beliau kena ganggu lah. Dan gangguan dekat beliau ni agak dahsyat lah juga. Kalau kena kat kita orang biasa ni, tak kira lelaki ke perempuan ke, seorang-seorang, agak cuak lah situasi tu. Cumanya macam ni, apa yang dia nampak, memang kalau kita dah letih sangat, kita rasa penat sangat, kita rasa terganggu dengan benda-benda macam ni, memang tindakan kita akan sound balik lah benda tu. Benda tu sebenarnya kita akan sound balik. Itu benda biasa, normal. Sebab kita dah letih. Bila kita dah letih ni, kita nak marah. Bila kita marah, kita tak pedulilah hantu ke, setan ke, apa ke, binatang ke, apa ke. Kalau kita dah marah, kita tak fikir lah. Jadi dia pun keluar daripada kemah dia, duduk dan cabar benda tu lah. Kalau ada mai lah. Tapi bila dia cabar, benda tu tak keluar pula. Tak ada, hanya just dengar bunyi cengkerik saja. Tapi apabila beliau nak tidur balik, beliau kena ganggu lagi sekali. Terdapat bunyi di luar kemah. Lepas tu apabila beliau tidur, beliau telah diempap. Bila beliau terbangun daripada tidur tu, beliau cakap baik-baik. Maksudnya beliau minta keizinan lah nak tidur kat situ. Aku tak nak kacau kau jangan kacau aku lah. Bila dia cakap baik-baik macam tu, lepas tu dia baca ayat kursi, benda tu pun tak mengganggu dia selepas itu. Jadi kejadian ni, apa pengajaran yang korang dapat daripada kisah tersebut? Cerita dia macam ni. Kalau kita pergi ke satu tempat yang memang seram dan sebagainya lah. FJ cakap ini secara umum FJ cakap benda ni secara umum. Kalau korang tengok daripada video paranormal ke apa ke yang pergi terjah dan sebagainya, tempat-tempat seram, itu dah kira lain. Itu maksudnya kaedah lain lah. Mungkin diorang ada persediaan dan sebagainya, diorang cabar dan sebagainya, mungkin itu dah lain. Tapi bagi orang normal, kalau berlaku situasi macam ni, adalah lebih baik kita slow talk. Yang itu yang memang kalau AJ kena ganggu dan sebagainya, AJ akan amalkan yang tu.
Tapi tengok gangguan jugalah. Kalau gangguan tu secara tiba-tiba memang datang tu memang kurang ajar, memang tiba-tiba dia merasuk ke apa ke, lepas tu gelak macam nak menakutkan kita dan sebagainya, yang itu memang FJ tak dapat terima lah. Tapi andai kata gangguan itu datang dalam keadaan mungkin nak tanya apa kita nak buat dekat sini dan sebagainya. Contoh yang FJ pernah alami dulu dekat jalan UM Sintok dulu kan. Lain macam jalan dulu. Biar aku meremah habis ni. Sampai bulu tengkok aku naik. Tapi kalau kau ni kau beritahu member sebelah aku ni kata ada yang tumpang. Okey tak? Okey aku kalau dia macam kau beritahu ke? Kau kalau rasa macam something ke, kau rasa macam tak selagi ke apa, beritahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kabus ni jalan depan ni. Kau tak bagi tahu dia orang yang aku boleh rasa benda-benda macam ni kan? Macam Kau tak bagi tahu lagi dia orang aku boleh rasa benda-benda macam ni. Masa tu benda tu dia memang duduk dekat belakang kereta lah, seperti yang difahamkan oleh FJ daripada member cakap macam tu. Lepas tu benda tu just nak dengar je apa tujuan kita orang datang dan sebagainya kan. Jadi FJ pun pada ketika itu taklah melawan, sebab benda tu macam tak mengganggu kita orang. Cuma dia tumpang kereta kita orang, dia nak dengar je apa yang kita orang nak sembang dan apa sebenarnya kita orang nak buat. Dia punya situasi macam itulah. Dan FJ sendiri pun tak adalah bila member kata, "Weh, ada benda kat belakang kau, ada benda ikut kereta kita ni, ada benda tumpang sebagainya." FJ tak adalah waktu tu nak marah, sebab FJ tahu itu adalah kawasan dia. Dan FJ pun buat relax, buat steady kan, buat tak tahu dan sebagainya. Dan dia pun benda tu pun tak agresif. Tetapi andai kata kalau kita marah dia, kita pergi ke tempat dia, kita marah-marah dan sebagainya, kita cabar dan sebagainya, bagi AJ benda tu tak menyelesaikan masalah, mungkin akan menambahkan lagi masalah. Jadi kita slow talk. Bila berhadapan dengan situasi macam ni, cara kaedah dia lah, ini yang mungkin FJ juga amalkan, kita slow talk. Sebab FJ pernah alami gangguan di mana dah 20 minit FJ tak nak panjang sangat video ni. FJ pernah mengalami gangguan. Adalah gangguan ni FJ tak pernah cerita langsung kepada orang. Ada seorang dua saja yang FJ ceritakan. Gangguan ini berlaku semasa FJ duduk dekat Ipoh. Waktu tu FJ dengan isteri FJ mengalami gangguan ni, okey. Dan pada ketika itu memang silap FJ pasal FJ sound direct je. Waktu gangguan tu berlaku, FJ sound direct dan FJ mengalami gangguan yang teruk selepas itu. Kalau korang nak tahu tentang kisah yang FJ alami tu, nanti akan datang insya-Allah ada kesempatan FJ ceritakan. Dan cerita ini adalah cerita real. Maksudnya apabila FJ cerita yang kisah tersebut, ada beberapa watak dan mungkin tempat yang akan FJ tukar lah, sebab FJ tak nak benda ni orang tahu kat mana, siapa yang terlibat dan sebagainya. Mungkin sebab dia melibatkan orang lain dan sebagainya. Jadi akan datang insya-Allah FJ akan ceritakan, tapi tak 100% betul sebab FJ akan tukar watak-watak dan juga tempat dalam tu supaya orang tak dapat tahu benda tu berlaku di mana. Okay? Jadi itulah kisah dia apabila kita menerima gangguan dan sebagainya. Jadi apabila kita menerima gangguan dan sebagainya, kalau boleh kita slow talk dulu. Kalau boleh slow talk lah, maksudnya cakap elok-elok. Kalau kita sampai kat satu tempat yang asing bagi kita, contoh kita masuk dalam rumah ke, kita dah masuk dalam hotel dan sebagainya pun, kebiasaannya kita kena lakukan benda yang sama lah. Kita akan cakap elok-elok. Kalau ada benda yang duduk dalam rumah ini, sila keluar. Aku sebagai tuan rumah nak masuk semula ke dalam rumah ini. Kalau kat bilik hotel ke, kat homestay ke, okay, siapa-siapa ada makhluk yang dalam rumah ini sila keluar. Kami nak menumpang tidur di dalam ini dalam masa 2-3 hari. Macam tu. Kena sebut, cakap elok-elok. Lepas tu buka pintu lah. Okay, ini memang setiasa FJ amalkan. Kalau FJ pergi mana-mana, memang FJ amalkan benda macam ni. Dan Alhamdulillah, sepanjang FJ pergi mana-mana dengan amalkan benda ni, Alhamdulillah tak pernah lagi lah kena ganggu ke, kena hempap ke, kena gangguan kita di satu tempat ke, tak pernah lagi. Ini pengalaman sebenar FJ. Jadi bagi FJ, cerita yang disampaikan oleh Puan Anita tu, bagi FJ, cerita yang disampaikan tu adalah betul. Pengalaman sebenar beliau daripada kisah yang beliau sampaikan. Cumanya apabila beliau membuat penulisan di situ, memang kita nampak penulisan dia agak dramatis lah, agak ada ayat-ayat yang situasi yang macam dia nak menambahkan lagi suasana keadaan itu nampak macam mana kan. Sebenarnya kalau mungkin keadaan tu sebenarnya berlaku macam biasa lah, macam direct je, tapi
bahasa-bahasa yang digunakan tu sangat indah dan kita pun senang faham daripada cerita tersebut. Jadi cerita tersebut agak panjang, okey. Jadi FJ ingat sampai di sini saja untuk video kali ni. Kalau Puan Anita tengok video FJ ni, FJ ucapkan selamat maju jaya kepada Puan Anita. Mungkin Puan Anita tak kenal FJ ni sebab FJ waktu tu dah akhir tahun dah, sempat lebih kurang 2 tahun je, dan FJ sendiri pun tak pernah belajar dengan Puan Anita sebab FJ belajar dengan pensyarah lain. Kalau Puan Anita tengok video FJ ni, FJ minta kebenaran lah untuk kongsikan akan kisah pengalaman Puan Anita yang berlaku semasa beliau berada di Terang. Jadi siapa-siapa yang berminat boleh tengok dalam YouTube, type je Puan Anita solo kembara apa semua, adalah video-video tersebut, dan boleh like dalam grup tadi lah, Penglipur ada Puan Anita tadi dalam Facebook. Nanti FJ bila letak link di bahagian bawah, korang boleh tengok perkongsian kisah-kisah yang menarik yang diceritakan oleh Puan Anita. Jadi sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video reaksi yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.